إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyaikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat yang ke-35 pada baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan dengan ini kata musannif, dengan ini yang tersebutlah, ini yakni mazukira tadi, selesailah huraian-huraian segala sifat-sifat yang bersakup paut dengan rasul-rasul. Maksud kata sifat-sifat dan huraian di atas sifat hak tadi, semua benda tu hak bersakup dengan rasul-rasul, maksudnya sekalian rasul lah, bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dak. Semua nabi, semua rasul. Sebab tu bila kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu mencakupi semua dah. Dan la ilaha illallah tu satu juzuk daripada pengakuan kita terhadap Muhammad Rasulullah. Sebab bila kita mengaku tentang Muhammad Rasulullah, maka kita percaya la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab hak kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah lawat mari. Sebab tu hak disebut di dalam kitab Faridahnya apa? La ilaha illallah itu satu juzuk pada lautan Muhammad Rasulullah. Bukan nak kata Muhammad tu besar daripada Tuhan tu dak, tetapi nak menyatakan semua benda hak kita boleh sekarang ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam je berayak ke kita. Dak daripada dulu orang tak percaya tentang adanya Allah Taala ni. Bahkan ada semuanya tak hukum gitu saja. Nabi Muhammad mari duk jilah ke hak tu. Mari terang ke benda tu. Berapa belas tahun? 13 tahun. Duk nak ayat kata Tuhan ni ni pun habis. Orang kata gila lah, orang kata sihir lah. Sebuah tak kata. Padahal sebelum tu digelar dengan Al-Amin, orang kepercayaan. Tapi kerana nak ayat ke demo benda sengoti ni, dak rela keadaan begitu. Jadi bila kita percaya Muhammad Rasulullah juga, maka kita kena percaya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul hak sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah mari semua cerita-cerita Nabi-Nabi terdahulu. Mari duk buat ke kita hak kisah-kisah Nabi terdahulu, Muhammad Rasulullah lah. Jadi kalau kita tolak Isa ya Isa, kalau tak percaya moga Kristian pakat duk sembah dia belaka.
Tok orang panggil tolak so saja tentang Nabi Isa ni, habislah kita. Rosak akidah kita. Jadi jangan duk pakai lah hak Kristian kata Nabi Isa tu Tuhan, tidak nak suruh pergi hak tu. Nak suruh kata keimanan pada Nabi Isa AS pun kena. Sebab Nabi Muhammad SAW mari duk berayak berkenaan Nabi Isa. Tu dah. Dengan rasul-rasul yang wajib atas. Wajib atas ni maksudnya wajib nisbah tekan, ada tekanan. Sebab tu tak boleh kata Allah wajib atas, dia kena wajib bagi. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni orang hok ditekan dengan hukum syarak ni lah. Mengetahui, wajib kena tahu, yakni kena belajar dan mengaku putus di dalam hatinya. Moga bagian ni bagian apa ni dia panggil ni? Bagian ni dia panggil bagian iman. Ni bagian apa ni bang? Ni tu habis tu. Bagian apa yang panggil? Bagian iman. Bagian iman ni bagian kepercayaan kepada Allah, kena kepercayaan pada Rasul. Bila nama bagian iman ni bagian kena dalam hati lah. Cuma zahir ke hak luar tu dengan lidah tu hanya nak membuktikan saja. Jadi kalau kita ni keturunan Islam dah tak perlu mengucap dah syahadahnya. Tetapi ada juga setengah ulama kata wajib juga ucap walaupun sekali dalam seumur hidup kita ni wajib mengucap sekali ni, selain daripada di dalam solat saat ni tu. Ni tak bawa pen ke pen ni, ambil ni pen ni. Bawa tak? Tak bawa, ambil. Ambil. Lagu tu je. Dan mengaku putus di dalam hatinya dengan jalan tafsil. Mengaku putus, mukallaf mengetahui dan mengaku putus. Mengaku saat ni kena putus. Apa putus? 100%. Tak boleh nak rombak balik. Di dalam hatinya seorang dengan jalan tafsil. Jalan tafsil apa tafsil? Lawan bagi ijma' tu lah. Yakni huraya satu persatu. Iaitu mana hak wajib tahu serta i'tikad secara tafsili ni, iaitu 4 yang wajib pada akal bagi Rasul. 4 wajib hak kita kecekkan lah: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dan 4 pula segala lawannya yang mustahil pada akal. Jadi hak wajib dan mustahil ni tak boleh beri pun sekali. Lepas tu cuba kita kira 50 aqaidul iman kita tu. 50 pegangan iman tu. Gapo hak kita pegang? 20 wajib, 20 mustahil seharu, 4 wajib, 4 mustahil seharu. Kalau gitu gak beri pun sekali. Kita membenarkan kata Nabi itu siddiq, dalam masa sama kita membenarkan Nabi kadzib. Gitu ke? Dusta? Tidak. Lepas tu hak kata 4 hak mustahil, hak kita kena pegang ni, bukan kita pegang hak mustahil tu dah. Lepas tu kita pegang apa? Istihalatu mustahil saat ni. Serupa dengan sifat Tuhan lah. Lawan bagi kudrat, ajzun. Lawan bagi kuasa, lemah. Lepas tu dah kata kita pegang 20 wajib, 20 mustahil. Jadi kita pegang juga kalau kata Tuhan tu lemah. Tak pegang. Lepas tu kalau kita pegang jadi belawai lah. Sekali kata lemah, sekali kata kuasa. Lepas tu hak kata kena pegang 4 wajib, 4 mustahil, 20 wajib, 20 mustahil tu, 20 hak mustahil dan 4 hak mustahil tu bukan hak mustahil, tetapi istihalatul mustahil dia panggil. Istihalatul mustahil maksud kata menidakkan bagi hak mustahil tadi. Kalau kata ajzun lemah di Tuhan, maksud kata la ajzun gitu. Kalau kata kadzib dusta di Nabi, maksudnya la kadzib. Tu Nabi ni tidak bersifat dengan dusta. Lebih. Lah mau pergi gitu gak capu. Mana boleh nak terima 2 sekali. Tu dah ni. Mana kata hak kena pergi dalam hati, iaitu 4 yang wajib pada akal dan 4 pula segala lawan yang mustahil. Kena lebih faham molek lah. Yang mustahil segala lawan yang melawan.
pada akal. Dan satu yang harus yang kita panggil kepada a'radul basyariyah, yang tidak mengkurangkan martabat nubuwah risalah mereka itu alaihi wassalatu wassalam. Maka kerana itulah di awal pengajian ilmu tauhid ni wajib kena reti hukum akal. Jadi nak uji orang kampung ni lepas kepada sifat 20 ni, kena uji faham hukum akal dulu. Kalau dia tak faham hukum akal, dia tak akan faham kata ilmu tauhid ni lagu mana. Jadi belajar ke hukum akal tu tidak wajib. Wajib kena Tuhan. Tapi nak kena Tuhan ni boleh kenal kau kalau tak kena hukum akal. Tak boleh. Kita kata wajib Tuhan kuasa, mustahil lemah. Enggak payah wajib. Wajib. Gitu ya. Tak boleh nak ayat wajib ni gapo. Cuba kata kereta. Gapo kata? Kereta. Mana? Kereta tu gapo? Kereta ni orang panggil kenderaan, orang bawa, ada pak tayar, ada. Tu orang panggil boleh. Tu baru kenal betul. Ni sekadar ayat kata kereta gitu, dia tak panggil kenal. Ni. Jadi tak dapat tidak kita kena ajar dulu hukum akal. Apa kita ni diajar awal-awal hukum akal kena dah lah. Ni, hak mati Sanusi pun dia mari hukum akal juga dulu. Supalah juga dengan hukum syarak, hukum fiqh ni, kita nak mengaji bab taharah, bab sembahyang, puasa, zakat semua, kena kenal adalah hukum syarak tu ada berapa. Hukum taklifinya, hukum wadainya. Barulah orang faham molek. Tak faham molek. Cuma masalah hukum syarak bab sembahyang ni kalau kata wajib, tak. Kalau kata haram tu biasanya orang reti dah. Tak. Haram ke apa? Haram buat dosa. Tu paling tidak dia reti dah sikit-sikit. Tapi kalau kata wajib di Allah, lagu mana masuk wajib? Buat boleh pahala, tak buat dosa gitu. Bukan begitu. Patut gapo masuk wajib bagi Allah? Yakni mesti. Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, maksudnya mesti berlaku benda saat ni. Mesti berlaku Tuhan ni ada, mesti berlaku kata Tuhan tu qudrat iradah. Jadi itu ni. Biar kita reti nak beroyak kok orang, nak beroyak gapo dulu. Kau nak balik ayat kau orang, saya tak reti. Ayat gitu. Malu kok orang duk mengaji nak ayat balik ayat kata tak reti gitu, baik tak mengaji. Ni. Maka jadilah jumlah semuanya hak kita mengaji sifat Nabi ni 9 akidah. Apa akidah? 9 simpulan iman. Boleh faham ni abang? Boleh faham? Kitab dia apa lah kok kitab dia juga. Ni 9 simpulan iman. Dobik hak kitab abang sudahlah. Ni. Ya kita orang pun nak dobik. Hebat dia. Ni kalau alim kabir ni dia panggil. Tak cukup kita dia. Mari pergi dari nak dobit sekali. Masya-Allah. Ulama besar saya dia. Maka jadilah jumlah semuanya 9 akidah. Apa? 9 pegangan. Maka apabila dihimpun akan dia akan mana? 9 akidah ni lah. Ambil hak dekat. Ni, bila nak marjik domain cari hak terdekat. Maka apabila dihimpun ke dia, dia tu orang panggil nak kena cari domain dia lah. Dia tu kembali pada mana? Dia tu hak dekat, ini 9 akidah. Bila dihimpun dengan 20 yang wajib bagi Allah, kita ngaji lepas-lepas dah tu. Dan 20 yang mustahil bagi Allah, dan dengan satu yang harus bagi Allah. Jadi berapa? Maka jumlah semuanya 50 akidah. Gitu. Ni 50 akidah ni orang panggil simpulan iman. Cuba ayat ni. Kalau nak pergi pegang hak wajib sekali dengan mustahil, jadi rosaklah. Jadi kena faham, bukan pegang hak mustahil tu dak. Pegang kata tidak pada mustahil tu hak pegangan imannya. Lepas tu dah mengaji dah hak wajib kata Tuhan ni ada, tak ada mengaji dah lah hak mustahil kata Tuhan tak ada.
Ngaji apa dah bila kata ada? Tentulah tak ada tu tak ada. Kalau orang tanya gitu. Dah kita mengaji kata Tuhan ni maha kuasa, kudrat. Mengaji gapo kata Tuhan lemahnya? Tentu dah kata kuasa. Kalau orang tanyalah, ngaji apa lagi hak mustahil? Jawab kata ngaji juga hak mustahil ni ulama bahas juga kerana tersalah di dalam bidang ilmu tauhid ni merupakan satu benda yang sangat besar. Jadi tersalah tu satu benda hak sangat besar. Apa satu benda sangat besar? Boleh rosak ke iman. Bak fiqh tak rosak ke iman. Salah semaya tak rosak iman. Tak bawa batal jadi murtad ke apa dak. Tapi bab tauhid ni kalau salah rosak ke iman. Tapi bila kata tak rosak ke iman tu pun kalau bab semaya kita ngaji benda membatalkan semaya. Kalau kita tanya, buat apa ngaji? Jadi kalau nak kecil mudah kalau kita tanya kita buat apa ngaji mustahil juga di Allah Taala nya. Jawab kata kalau gitu buat apa dia mau ngaji benda membatalkan semaya? Nak jaga daripada melakukan benda membatalkan semaya. Dia mau jawab gitu. Maka kita kata sama jugaklah. Nak jaga kata jangan kita ni tiba-tiba mari duk terpeling, mari duk kata Tuhan ni bersifat dengan sifat hak mustahil. Gitu. Jawab mudah. Dia hak nyekik moleknya bila dia mau tanya kita jawab dengan cara tanya balik ke demo. Tapi tu memerlukan otak hak cergas lah. Kalau otak je ni duk isak tarik lembu tu ya tak lagi pok kita ni tak ada hanya duk buat lah tu pun kita pun dengar orang tak tahu kau gimana kau cerita duk isak geng kau gapo tu apa gitu ya muka geng lekat lah tak gerak Maka jumlah semuanya 50 akidah yang terkandung pengertian itu semuanya dalam makna kata kita la ilaha illallah. Itu bab satu akidah. Muhammadur Rasulullah asmile akidah. Jadi semua 50 aqaidil iman. Kalau kita nak ingat semula, kita buat peta minda kita sendiri. Kita ambil kertas besar sikit, kita peta minda kita sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pecah hak ni 41, hak ni 9. Lepas tu di 41 ni hak mana hak wajib, hak mana mustahil, hak mana harum. Hak 9 pun hak mana wajib, hak mana mustahil, hak mana harum. Lepas tu kita definisi sidik tu apa, tabligh tu gapo, fatanah tu gapo, a'radu basyariah tu gapo. Lepas tu hak di kudrah iradat pun kita gapo masuk kudrah, gapo masuk iradat zat ni. Lepas tu kita bagi pula hak mana istighna dan hak mana sifat iftikar. Tu jadi benda tu kita akan murajaah. Kita ada kitab ni, kita tengok kitab lain. Jadi benda tu jadi ingat di kita. Tu atas kita nak taksir kalau ngaji pondok ni hak tasrih ko dok ngaji surah ko ngaji nahwu gapo yo tulis je tepek dinding nak ingat kita dinding ni tepek gambar gawe. Bila kan kita bertemu kembali mampu gitulah ilmunya. Tidak sini jangan kata jangan buat begitu. Tepek gambar-gambar alim ulama tu nak kita kasihkan ulama supaya kita cita-cita kita nak ganti alim ulama ni, kita nak jadi serupa dia juga. Gitu tepek gambar alim ulama apa boleh lah. Untuk tepek gambar robot kok lah gapo lah Allah. Tak ada sini nak kata jangan buat begitu, jangan buat supaya orang buat begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, utusan Allah. Hak ni kalimah ni lah hak Nabi ada tawassul ni. Hak lain daripada zikir hak Nabi ada duk baca Allah Taala ajarkan Nabi ada saat ni disebutkan juga kata Nabi ada ni tawassul dengan Nabi Muhammad SAW nak minta ampun dengan Allah Taala dengan hak Muhammad. Jadi ditanya tahu mari mana kata Muhammad ni? Masa kata diciptakan mula-mula diciptakan aku saat ni tu
Maka terpaling wajah aku saat ni melihat kepada tiang-tiang arash, tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku tahu kata tidak ada orang hok duduk sebaris dengan namamu kecuali orang itu orang yang terpilih, orang hebat. Maka tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tawassul ni boleh ke tak? Boleh lah. Nama kita tanya tawassul tu berapa pula? Tawassul ni maksudnya kita berdoa atas nama seseorang saat ni, ataupun kita berdoa supaya Allah Ta'ala kabulkan permintaan kita dengan amalan kita. Itu adalah hadis. Ya Allah, bukakanlah pintu gua ni ya Allah, dengan kalau benarlah amalan aku buat itu kerana kamu, bukakanlah pintu gua ni. Dia pun buka. Allah Ta'ala bukakan dengan sebab amalan ikhlas dia saat ni. Agak tawassul dengan Nabi ni pun ada juga. Apa Nabi ada saat ni, ataupun dalam hadis yang lain seorang sahabat yang ada nyakit buta. Saya ingatnya buta jadi bila minta dengan Nabi SAW untuk berdoa dengan sembuh ni, Nabi SAW suruh dia saat ni ambil semaya 2 rakaat, kemudian berdoa dengan Allahumma inni atawassalu bika binabiyika Muhammad, ya Muhammad inni atawassalu bika ila rabbi lituqda'i hajati. Ada dalam hadis. Nak ayat kata benda tu dibenar pada syarak. Sebab apa kecek gini ni? Sebab ada sehari dua ni lah orang-orang yang baru mengaji lah tak habis lagi mengaji kalinya, nak mengajar dah cepat ke. Dia kata tawassul ni syirik lah. Tu gaduh. Siapa kau orang kampung ni tanya pun, Ustaz Yolo kau syirik? Susah lah. Syirik ni bukan bagi mudah. Orang bukan main susah nak masuk Islam. Orang hak kafir mak kau dah Islam. Kita amu syirik ni. Ni syirik. Syirik ni tak bawa pen ni. Syirik. Dok. Habis orang kita nak syirik ke perangai. Atau kata habis malu. Dok. Perangai kita tu perangai gitu deh. Pada situ. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan maknanya tiada Tuhan yang disembah kena kepada Tuhan sengoti. Bahasa kampung ni. Dan maknanya kata la ilaha illallah tu gapo? Tiada Tuhan yang disembah kena kepada Tuhan ni sengoti. Ya kalau kata setengah guru kita, apa maksud la ilaha illallah? Maksud dianya Allah Ta'ala saja Tuhan. Ada terjemah gitu. Apa makna dia? Maksud dianya Allah Ta'ala saja Tuhan. Mari mana kata Allah Ta'ala saja Tuhan tu? Iaitu dengan cara mendatangkan nafi dan isbat. Nafi itu mana nafi? Bukan nafi. Nafi itu dah. Bukan nafi tu. Nafi itu pahaman lah. Nafi ni maksud kata menafikan. Tiada. Tu nafi tu dia panggil. Boleh miru. Menafi itu maksud kata tiada. Itu menafi. Isbatnya mana isbat? Menetapkan illallah. Bila dia mari nafi baru isbat. Itu orang panggil jadi hasad. Jadi makna saja. Allah Ta'ala saja Tuhan. Gitu deh. Ni pun lebih kurang dah ni. Kata musannif, dan maknanya tiada Tuhan yang disembah kena kepada Tuhan yang sengoti dan sebenar melainkan Allah Ta'ala jua makna saja ni. Ada ayat dah kita kan? Ada jua makna saja, ada jua makna juga. Ini makna saja. Tuhan yang kena dan betul. Muradif lah tu. Sungguh disembah akan dia. Gitu maksud kata la ilaha illallah. Jadi disebut dalam kitab, bila kita kata la ilaha illallah tu molek kita panggil kalimah la tadi. La ilaha illallah, supaya kita masuk ke segala makna-makna dia ketika mana kita menafikan tidak ada yang berkuasa, tidak ada memberi makan, tidak ada memberi bahagia, tidak ada memberi kekayaan, sakit, sihat, semua illallah. Baru masuk semula kecuali Allah. Lepas tu bila kita kata la ilaha illallah ni, bila kita kata la ilaha illallah ni, lagu mana?
iaitu Allah Ta'ala tu tak masuk dengan kita nafi. Boleh? Kalau contoh kata, ada siapa rumah tak ada orang kecuali saya. Baik. Tak ada orang kecuali saya. Apa maksudnya? Saya saja ada. Jadi bila kita kata tiada orang, masa tu kita masuk sekali ke dak kita? Tak masuklah. Moga kita tahu kita ada rumah. Kita kata tiada ada di rumah kecuali Ali. Ali itu kita kata tiada juga ke? Tak. Boleh. Begitu jugalah dengan kata la ilaha illallah. Bila kita kata tiada Tuhan kecuali Allah, masa kita kata tiada Tuhan tu, Allah tu kita masuk sekali ke tak? Tak. Tak ada Tuhan Allah, bukan Tuhan juga. Tak bukan gitu. Ni kalau kita masuk Allah Taala pun bukan Tuhan, tak ada Tuhan belaka. Kafir ya kita waktu tu. Kena faham molek la ilaha illallah tadi tu. Kita tak masuk ke benda hak di istisnakan, hak dikecualikan. Mana hak dikecualikan? Iaitu Allah Ta'ala tadi. Dan makna Tuhan itu, apa maksud Tuhan? Ialah tupanan. Tak tepat orang menupai bukan menupai pada hissi, tapi menupai dengan makna maknawi. Orang berhajat. Apa kita kawan ni tupai dia ya. Bukan tupai naik kereta kita, tak tupai maksud katanya jejuh kawan jejuh juga. Yang malah gak kawan 2-3 kali malah. Umpamanya tupai dia kita ni. Tupai barakah. Gitu istilah kita. Jadi Allah Ta'ala ni apa maksud Tuhan? Tuhan ni tupanan. Tepat kita bersakuk lah. Bersakuk Allahus Samad tu. Gapo-gapo Tuhan berlaku. Atau tumpuan. Ni Allah Samad. Tumpuan maksudnya tempat tupu, tempat berhajat. Yang ditupan atau yang ditupan tu bagi hak tupanan, atau yang ditumpu tu bagi tumpuan. Jadi Tuhan ni maksudnya tupane ataupun tumpuan. Tupai ataupun tempat kita tupu bagi segala hajat kita. Pewakil rakyat kat tempat orang tupu lah ke dia saat ni, tempat orang tupai. Kalau ada masalah gapo gak, ayat ke dia lah umpamanya kita kata. Supaya kita ni tempat tupu kita, tempat tupanan kita, ayah mak lah. Umpamanya. Tu pada nisbah orang panggil harta benda dunia. Ada pun akhirat kita tupanan, tupuan kita nya guru kita lah. Guru kita lah tempat kita tupai bergantung. Dan tupu kita pun ke dia lah. Nak dapat ke ilmu saat ni tu melalui dia. Sebab tu ada seorang habib tu dia kata nak dapat ke ilmu agama ni, kita saat ni kita guna tupu kotak guru saat ni supaya dengan kita ni tak makan 3 hari. Kita tak makan 3 hari ni guana kalau jumpa makan ni. Tak cara siapa dah lawi. Maka kita nak ke ilmu agama ni terlebih lagi dah supaya dengan kita tak rajin lagi duk makan. Maksud katanya nak ayat kata betul-betul hati kita tu nak belajar, baru dapat ilmu. Kalau tak boleh tunggu tua. Boleh tunggu tua. Tak ada waktu boleh tunggu tua gitu weh. Tak ada kerja masa semuda ni ayah nak tanggung lagi kita boleh. Tak boleh, tak dapat ke ilmu. Atau yang ditumpu oleh tiap-tiap yang lain daripada Allah. Ini dia panggil apa? Iftikar lah. Iftikar ni maksud katanya orang berhajat ke dia. Gitu. Patut ada ke orang lain yang kita berhajat? Tak ada. Kalau hak lain kita berhajat tu orang panggil ni sebuah asbab musabbab je. Supaya kita berajak ke pisang nak potong bawang, berajak ke nasi nak kenyang, berajak ke ubat nak sembuh penyakit. Tu secara asbab musabbab ya. Secara hakikatnya bukan benda tu juga. Maka tidak boleh jadi tupanan atau tumpuan melainkan satu zat yang terkaya. Ni
Hak nak jadi ke zat Tuhan ni iftikar, maksudnya iftikaru kullu ma adahu ilaih, berhajat semua selain dia kepada dia tu. Dia saat ni kena bersifat dengan terkaya. Terkaya ni apa? Istighna. Kaya lain, terkaya lain. Kalau kaya ni dia panggil apa? Ghaniyu bil mal, kaya dengan ada harta. Kalau terkaya maksudnya ghaniyu anil mal, maksud kata tak berhajat. Ghaniyu anil mal lah. Kalau dia orang, dia ada sifat qanaah, dia panggil cukup dengan benda tu. Kalau ghaniyu bil mal, kaya dengan harta, oh hak ni gak kebiasaannya, goliknya gak hati dia tu duk sakut ke harta. Oh ni harta aku, oh ni rumah aku, oh ni kenderaan aku, hilang hak ni gak tak ada gapo lah aku. Tu dia golik-golik jadi gitu, hak kaya. Patut kita ni nak bahagia jangan bersifat dengan kaya, tetapi bersifat dengan terkaya. Bila bersifat dengan terkaya, tak ada berhajat kau makhluk ni, maka kaya kau miskin kita selamat. Tapi kalau kaya tidak bersifat dengan terkaya, belum tentu selamat. Duk serabut perut gitu. Kau banyak harta, kau serabut perut. Kita ni boleh duduk mandi jambe gapo, duk huah-huah gi gapo apa. Tak ada benda berharga di kita. Kau ada. Kau ada ketumah dari pondok. Ada. Aku cuba letak takdir kata ada ketumah dari pondok so. Begok pun tak jadi. Apa? Lama orang kobek pondok aku kau gapo. Orang kaya gitulah. Pak tu lah siapa? Oh, pagar rumah ni duri pula. Supaya COVID-19 pula ni. No, duri habis no. Apa? Pajar pula pagar dan sebagainya. Apa? Bimbe. Bimbe. Tu kata koci dah kau kata 10 kali lagi was-was. Nak dia lah. Yalah. Sebab apa? Sebab kita ni ada benda tu. Ni. Jadi zat yang nak iftikar sekalian makhluk pada dia ni, dia mestilah terkaya, dia tak berhajat ke makhluk. Kalau dia berhajat ke makhluk, lagu mana makhluk nak bertupu ke dia? Faham? Gitu. Ya gini lah supaya okey ayat letak mudah ni. Okey rakyat ni betul kalau kita tupu ke dia nya? Tak sebenarnya. Sebenarnya wakil rakyat ni kena tupu ke kita apa? Muat tak kena cara 4 tahun depan dah ada demunya. Ya kira gitu. Ni. Sebenarnya siapa dia hak berhajat ke siapa ni? Memelah bila depa benar gak kita berhajat ke demo lah. Ejah projek, ejah bantuan Covid kau gapo. Tapi hakikat sebenarnya dalam masa yang sama, dia saat itu berhajat ke kita juga. Apa? Berhajat mengambil hati kita. Apa? Nak jaga kursi dia lah. Tu contoh orang panggil contoh pilihan raya lah. Bunyi-bunyi nak dekat enggak pergi contoh pilihan raya. Gitu je. Amunya nak agah yang aku ni. Lama tak ada muntah depan. Gitu umpama. Melainkan satu zat yang terkaya. Jadi Allah Ta'ala ni tak begitu, tidak pokok kira rakyat berapa dok. Allah Ta'ala tak ada hajat berapa kau kita. Sebab tu kita sembah tak sembah dia, tak ada berapa. Rugi dimu, bukan rugi aku. Seolah-olahnya. Dan lepas ia Allah daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya Allah yang dikatakan dia dikatakan dia gapo, dia terlepas Tuhan daripada tiap-tiap yang lain tu. Ambil situ, jumpa tak? Yang dikatakan dia mana? Lepas, ambil garis situ. Lepas ia Allah daripada tiap-tiap barang yang jadi tupuan barang yang lain daripadanya itu, itulah yang dikatakan dia istighna. Ring tu bukan fa nampak fa ni. Ring istighna, yakni terkaya Allah Taala daripada tiap-tiap yang lain. Kita sembah kau, kita tak sembah kau, kita belajar kau, kita tak belajar kau, tak ada gapo langsung di Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap barang yang lain tadi, mana barang yang lain? Yakni ma siwallah, benda selain Tuhan itulah. Dan tiap-tiap barang yang lain
berkehendak dan menumpu kepadanya, kepada Allah, yang dikatakan dia dia mana? Ambil tadi, tiap-tiap barang yang lain berkehendak dia menumpu padanya, garis situ. Yang dikatakan dia iftikor, yakni berhajat. Lepas tu kita kata tidak ke sifat Tuhan iftikor. Dok, Tuhan bukan bersifat dengan iftikor. Iftikor ni maksudnya berhajat. Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk. Lepas tu tidak kata istigna iftikor tu sifat Tuhan. Hak tu cara nak kecek mudah. Cara nak kecek mudah-mudahnya, Tuhan tu bersifat istigna dan iftikor. Sebenarnya Tuhan tak bersifat iftikor. Hak Tuhan bersifatnya mana? Iftikoru kullu ma adahu ilai. Tu baru sifat Tuhan. Berhajat semua makhluk kepada dia. Tu baru sifat Tuhan. Ada pun sifat berhajat, hak tu bukan sifat Tuhan. Kalau kita pergi betul kata Tuhan ni bersifat berhajat, kafir lah. Ada kecek banyak mana. Tak perlu kata saya nak keluar Islam lah, orang marah saya jadi betina ni. Tak payah gitu. Keluar sendiri dah bila kita kata Allah Ta'ala tu berhajat kepada makhluk. Keluar gitu dah. Tak perlu nak umum gapo dah. Tu nak ayat kata sebab tu kata masalah terjatuh di dalam ilmu tauhid ni, tersalah, tergelincir dalam ilmu tauhid ni sangat besar. Mana? Antara iman dan kufur. Sebab tu kena ngaji molek. Dan tidak nampak mana? Dan tidak nampak dan tidak diterima pada fikiran akal dengan terkaya. Terkaya apa ni? Tak berhajat. Dan istigna itu sama makna lah tu. Tu panggil muradih tu. Kalau dia tak istigna dan terkaya, panggil akal tafsir. Tak apalah. Dengan terkaya dan istigna itu tidak nampak, yakni pada fikiran kita, dan tidak diterima, yakni pada hati kita, melainkan satu zat yang pasti. Dia panggil mestilah, pasti, mesti. Ada bahasa panggil mesti, ada bahasa panggil pasti. Pasti bukan budak tadikan dak, pasti maksud kata mesti. Melainkan satu zat yang pasti, yang mesti, sungguh wujud, qidam, baqa. Ni panggil apa ni? Ya nak bagi ke sifat istighna li Allah Ta'ala. Boleh? Nak bagi sifat istighna li Allah Ta'ala. Mana sifat istighna li Allah Ta'ala? Yakni wujud. Bapa kata wujud tu sifat istighna'nya. Sebab kalau Allah Ta'ala ni tak ada, ni gambar dah ni. Kalau Allah Ta'ala tu tak ada, tentulah Tuhan ni berhajat kepada makhluk. Apa? Kerana tu wujud tu dia masuk pada sifat istighna. Qidam. Apa qidam? Sedia. Bapa sedia masuk pada sifat istighna juga. Kerana kalau Tuhan tu baru ada, saya dia berhajat pada makhluk. Supaya kita ni baru ada. Jadi oleh kerana kita baru ada, dah menunjukkan kata kita ni tidak bersifat istighna. Boleh? Kita tak bersifat dengan terkaya, bahkan kita bersifat dengan berhajat. Kena minta orang buat. Mujulah ayah dengan ibu kita dulu dak balas surat. Kalau tak ada kitanya. Heran ni. Mujulah ayah wisalah assalamualaikum, ibu berjawab waalaikumsalam. Tu dia panggil ada chair dah tu. Tak boleh masuk minit dah tu dia kata. Jadi maksud katanya ada je buatlah hak tu secara orang panggil zahir. Zahir tu mari dari bapa, hakikatnya Allah Ta'ala. Tak apa kata Allah Ta'ala nya. Kau tengok Sayyidina Maryam ada suami. Tak ada kata boleh ada Isa alaihissalam tu. Tu kata tu ni cuma zahir kata hak ni perbuatan di manusia. Bakok ni. Bakok apa bakok? Bakok ni kekal. Kerana Tuhan kekal lah, Tuhan saat ni tu bersifat dengan terkaya. Kalau Tuhan binasa, Tuhan berhajat pada makhluk. Gitu deh.
Wak fikir diri lah, wak fikir hak betul lah, jangan wak fikir diri hak sesat. Hak supaya kita wak jalan ni. Kiyah ni. Ni. Dan mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi pas ni boleh letak semula istighnaq tu hak mana. Gapo? Menyalahi Tuhan dengan sekalian hak baru. Baru ni masuklah pada hak ada dan hak sungguh. Dah ada dengan sungguh. Ngaji dah kan ada dengan sungguh. Kertas ni ada. Besar kecil nipis dia tu dia panggil sungguh. Ni. Jadi kalau kita kata mukhalafatuhu lil makhluk, menyalahi Tuhan dengan makhluk, maka tertentu dengan benda yang ada je. Makhluk ni bagi hak dicipta. Jadi kalau kata hawadis ni masuk kata benda hak baru, maka itu lebih umum. Masuk pada benda hak ada dan benda hak jenis sungguh. Lebih. Gitu. Jadi kerana Allah Ta'ala ni tak serupa dengan makhluk lah, Allah Ta'ala tu terkaya. Kalau Allah Ta'ala ni serupa dengan makhluk, mana? Bertepat. Tuhan ni duduk latah, tak arah. Bertepat Tuhan saat ni. Besar, besar. Besar pula, bertepat pula. Tu berapa 2-3 kali lipat makhluk dah tu. Ada mata? Ada. Duduk tengok kita ni. Ada mata pula. Ada tangan, ada muka habis su. Apa makhluk dah Tuhan ni. Dia kata dalil dalam Quran ada. Kalau gitu kat kita kata gini lah ke demo. Kalau gitu saya esok Tuhan kudung kali dia. Apa kudung? Sebab Tuhan kata wa ya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bila berlaku kiamat ni, hak kekal muka Tuhan. Kalau gitu tangan kaki dia habis kudung habis. Gitu ke? Ada. Jadi pehe kata tak boleh nak pakai zahir ayat. Kena pasal dengan makna hak selayaknya bagi Allah. Maka kerana itulah ulama khalaf tu mari duk terang kata muka tu dengan makna zatullah, zat Tuhan, bukan muka hak kita faham ni dok. Kalau nak ikut jalan salah, kena ikut jalan salah betul lah. Jangan ikut jalan yang salah. Ikut jalan salah, mana salah? Dia tanzih ke Allah dengan kata Tuhan tak serupa makhluk. Kemudian dia tafwid. Tanzih, kemudian tafwid. Tafwid ni gapo? Serah bulat-bulat pada Allah. Tak payah terjemah dah tangan kakinya. Yadu. Nak tanya, cuba tanya hak demo terjemah dengan tangan tu tanya. Ulama salah mana terjemah dengan tangan ni? Tanya gitu sekali. Ikut sedap nak mengajar tafsir. Tu yang ketiga apa lagi? Mai kata, Imam Malik kau kata jadu ni tangan. Kau siapa dia? Ibnu Taimiyah pun tak ada ayat. Ibnu Taimiyah pun tak ada ayat jadu ni tangan. Muka tangan ni mung pulak hak Melayu ni yang mai terang tangannya. Orang Arab mana kan? Jadi nak kata kalau salah betul, ambil dengan zahir gitu. Kalau ambil zahir gitu orang tak faham. Ada. Sebab tu orang kata guna cara khalas. Nak terang ke masyarakat, pegang dengan cara khalas. Hak tu lebih jelas. Tangan masuk pada puasa, orang faham. Orang pun tak semabut. Tangan supaya kita apa? Lain sikit lah muka Tuhan kan. Jadi gosok faham tadi. Jadi kalau nak terang masyarakat, guna cara ulama khalaf namanya. Kalau pergi kau sendiri, guna dengan cara salaf tu lebih molek. Nak pergi kau sendiri. As-salafu aslam. Boleh je. As-salafu aslam wal khalafu ahkam. Guna cara salah itu terlebih selamat. Guna cara khalaf itu terlebih menyatakan hukum. Benar orang gini kita nak terang, benar. Lepas tu orang duk kata dia Wahabi, lepas tu dia pun ustaz tengok ni orang kata saya Wahabi. Dah mau pegang gitu. Bodoh apa? Kenapa bodoh apa muduk pegang gitunya? Muduk terang kok gitu bodoh apa? Bahasa kasar sikit ni. Bodoh apa? Kijek apa nak jadi kijek gapo pegang gitu muduk ayat ke masyarakat gitu apa? Tu ya kata Wahabi tu.
Oh, tak boleh lah. Ha tu. Kena terai supaya kita nak terai ni lah, supaya ulama-ulama nak terai ni. Baru tak kata kita Wahabi, baru kita ahli sunnah. Tak. Barulah orang buai nama kita, senarai nama Wahabi. Orang buai lah nama kita tu. Dia tak senarai nama asatizah ahli sunnah. Ni. Habis kita pakai cara Wahabi, lepas tu nak suruh panggil ahli sunnah. Bengong orang. Kita pakai cara Wahabi, tapi nak suruh kita orang panggil kita ahli sunnah. Mana nak boleh? Buat terai cara ahli sunnah. Tak payah kata saya ahli sunnah, orang tak dah ahli sunnah. Kita sendiri tak ada mengaku kita ahli sunnah, tak ada beroyak, oh saya ahli sunnah, tak ada. Tapi halu, oh sakwai dia tu ahli sunnah apa dia. Dah penerangan kita tu kena dengan hak ulama-ulama ahli sunnah. Faham tu. Kamu jangan kau sibuk pula ni. Lama balik kapur terai kau sibuk ni. Allah ni gaduh nak baca tafsir, mualaf tak tahu gapo, tauhid fiqh tak tahu gapo. Dia nak baca tafsir ni biar tauhid kemah, fiqh kemah, tasawuf beres. Ada pula ilmu alaq baru kemah. Ni tauhid, ngaji tauhid pun tak ada. Tak kenal pun sifat 20. Kalau tanya sifat Tuhan berapa? Ya juga 20. Tak ngaji lagi mu ni. Sifat Tuhan berapa miru? Banyak miru banyak lagi pada hak ngaji tafsir. Banyak 20 tu hak wajib tahu je. Gaduh. Ni, ya sebab apa? Sebab nak baca kitab ni tak reti. Kalau baca tafsir ni sedap sikit karah. Karah sedap sikit. Karah kau kapung enggak sedap lagi. Cuma karah saya nak tengok. Nak dengar juga tema karah lagu mana tu. Ni, bukan nak salah kau orang ngajar tafsir. Cuma nak kata hak ngajar tafsir tu ikut jalanan ahli sunnah tu, hak tak betulnya. Baiklah kita jual jagung kau, jual air kau. Ni, baik je gitu, tak menyesatkan orang. Kalau tak sesat pun sesat kita seorang je. Ni habis nak bawa orang lagi sekali masuk neraka. Wal iyazu billah. Ni. Dan qiyamuhu bi nafsih, berdiri sendiri ni apa masuk qiyamuhu bi nafsih? Ji. Apa qiyamuhu ta'ala bi nafsih? Ingat adalah yahtaju ila mahalin wala muqassis. Warna ji. Orang buat rumah pun ada masa ji. Ji malu ji kita nak buat ni, dia mau buat rumah ni. Duk tolong ayah rumah duk kerja boleh ingat ni. Dok kena belawai lah, kena belawai. Ni kena belawai. Kadang mau boleh buat. Okey kita tak boleh. Kita memang duk tumah duk pondok dah. Ni. La yahtaju ilal mahallin walal mukhassis, tak berhajat kepada tempat yakni zat, dia tak berhajat kepada yang menjadi. Sebab kalau Tuhan itu berhajat pada zat ataupun yang menjadi, tak bersifat dengan istighna lah. Nampak tak? Jadi ulama ni mai duk letak istighna iftikar ni, ada jalan, dan pasti pula ada baginya sama dan basar dan kalam. Sebab kalau Tuhan buta, Tuhan ni pekak, Tuhan ni bisu, katakanlah ni, tentu tak. Tapi kalau katakanlah, maka dia berhajat kepada orang lain, jo tolong dia. Tak ada sifat istighna lah. Nampak ni? Begitu. Dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Habis itu, iaitu 11 sifat yang tentu sungguh pada zat Allah Ta'ala, dan tentu tidak pula segala lawan-lawan yang sebelah yang mustahil atas Allah Ta'ala. Ambil lagi lah mana mustahil. Kalau kata wujud juga ni adamun, kalau kata kidam gak ni sedia hudus, kalau kata bakok gak fana. Kena ingat letak hak mustahil dia tu. Ni kalau kata mukhalafah itu mumasalah. Kena ingat. Maka jumlah demikian itu 22. Ada jatuh 2 ni. 22 lah, sebelah dengan sebelah. Ada jatuh tu dalam sawab. Dan tidak nampak dan tidak terima fikiran akal pula dengan terkaya dan istighna itu, melainkan zat yang harus memperbuatkan mungkin. Tambah lagi dalam istighna iaitu harus. Jadi sifat harus ni duduk di istighna, membuat mungkin dan meninggal akan dia akan apa?
Ambil saat inilah akan memperbuatkan mungkin. Ambil dekat. Sesas itu. Maka jumlah yang direnti, yakni yang difaham pada istighna itu 23. Jadi 23. Ini. Qala al-musannif, inilah yang dikata masuk dalam istighna, kerana jika luput salah suatu daripadanya itu, maka ada kalanya berkehendak kepada yang menjadikan dia. Sidalah. Wallahu a'lam. Dah soalan Miru? Miru? Dah soalan? Ni hok baru nama apa? Alif. Ba mana? Alif ada soalan Alif? Ada. Ngadi follow dulu. Follow dia nya. Ini sangat tu Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.